Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Hadis ini adalah hadis yang kita namakan sebagai Khutbatul Hajjah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan hadis ni Nabi baca setiap kali Nabi memulakan majlis lah, antaranya. So sesi hari ini saya masuk, saya ambil daripada 2 minggu lepas ni, material untuk mukadimah pertama ni. Yang sama jugalah kita ulang, sebab last week tak ada kan, kita ulang lagi. Sebab ni benda yang sangat-sangat penting lah tentang akidah ni. Jadi ayat yang saya baca tu, yang kita baca depan tadi, yang Nabi baca dalam hadis yang sahih tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Mana takwa yang betul lah, takwa yang mantap, yang benar-benar tahu dengan ilmu lah ni, takwa ni. Nanti ada slide pasal takwa, kita go through juga nantilah. Nombor 2 ni yang saya nak sebut ni, tentang mukadimah pertama ni, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran ni dibaca oleh orang Islam kan, kita yang baca, kita yang lahir muslim ni, kita baca Quran ni. Orang kafir ada yang baca, yang sedang mencari kan, yang nak explore pun ada yang baca. Cuma dalam ayat ni kepada kita lah ni, janganlah kamu, sebab atas ni Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita lah orang yang beriman yang sudah mengucap kalimah syahadah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana kita ni boleh pergi kepada tak muslim? Dengan rosaknya akidah lah. Jadi akidah ni sangat penting. Kita nak antara intipati tazkirah yang kita buat tiap minggu ni, sebenarnya nak cerita yang paling besar sebenarnya adalah tentang akidah lah, kalau boleh. Sebab akidah ni jarang kita dengar dekat luar lah, kita daripada kelas-kelas ataupun cari ustaz-ustaz yang spesifik je yang cerita banyak tentang akidah.
So akidah ni saya ambil daripada Facebook ni, perkataan ni, "Sudah benarkah tauhidmu?" Pertama, maknanya kalau kita guna, kita masih lagi pergi ataupun amal benda-benda ni, dan saya rasa antara kita ni ada je yang pernah buat dan juga rakan-rakan yang buat ataupun sesedara mak kita, bapa kita pernah buat. Sebab kita ni kan macam saya, samalah, kita ni adalah masyarakat yang ikut keadaan semasa kita. Datang ilmu baru kita tahulah. Sama juga zaman Nabi dulu pun, setelah Nabi jadi Rasul, barulah orang berubah kan. Jadi tak perlulah saya rasa kita rasa macam terlampau down lah. Sangat kecewa dengan diri kita, tak. Sebab memang keadaan begitu. Setiap masa datang ilmu baru, baru kita dapat memahami dan faham agama. Pertama kalau pergi jumpa dengan dukun paranormal ni, yang sekarang ni, yang dukun ni sangat ekstrim. Ada yang jumpa orang yang berwajah agama, pakai serban, tapi dia minta doa kepada Nabi, dia minta doa kepada Sayyidina Ali, ataupun dia sebut-sebut perkataan Arab sikit, lepas tu dia pun baca doa dengan tak jelas bacaan dia kan, yang pelik-pelik. Sebab kalau ikut dalam ajaran Islam, ada dua sahaja keadaan di mana sunnahnya berubat. Pertama, Rasulullah SAW dalam hadis Sayyidatina Aisyah, seorang sahabat tu tanya Sayyidatina Aisyah, dia tengok Sayyidatina Aisyah ni pandai buat ubat. So Sayyidatina Aisyah cakap masa Nabi sakit, dia yang banca ubat. So maksud dia, sunnah perubatan adalah pergi jumpa dengan doktor lah, doktor yang klinik, pergi hospital tu sunnah lah. Sunnah yang sahih tu. So sakit jumpa doktor, cari ubat macam tu sakit. Nombor dua, ruqyah. So ruqyah ni sebenarnya sangat-sangat simple je sebenarnya ruqyah ni, sebab kita baca Quran ataupun orang tu baca Quran, ayat Quran, dan Allah yang bagi penyembuhan atas ayat Quran yang kita baca tu. Bukan orang tu, Allah yang bagi. Tapi kalau kita pergi tempat yang dukun ataupun orang agama ni, macam dia buat benda pelik-pelik kan, minta tu minta ni, telur lah, macam-macam dia minta. Ada benda tu terkeluar daripada perubatan yang benar itulah yang sahih. Lepas tu kalau pergi dekat sini, kita nak kena syak banyak lah, sebab kan nanti kita tunjuk juga pasal berkenaan dengan takwa tu. Dengan syubhah, warak tentang warak. Kita nak kena ada warak sikit, kena ada doubt sikit, benda yang terkeluar daripada kefahaman kita, keluar daripada syubhah, jadi warak sedikit lah. Kedua, minta berkat ke kuburan ni banyaklah, tapi kita ni yang bukan dalam aliran agama tak sangat, tapi bila kita pergi kepada aliran agama, kita akan nampak benda ni berlaku. Berleluasa lah sebenarnya. Kalau kita masuk dalam ni, kita tengok orang agama pergi ke kubur minta tawassul, minta jadi ada orang perantara. Nombor tiga ni, bertawassul di kubur sama. Nombor empat, ada tangkal azimat ni, pegang tangkal. Ada orang tak kat kaki kan, budak-budak. Kita pun kadang ada jugalah, zaman dulu pun masa saya kecil-kecil dulu pun ada letak ekor ikan haruan. Macam-macam lah kita letak kat rumah kan. Dengan kepercayaan benda tu boleh bagi manfaat dan mudarat. Ini semua perkara yang merosakkan akidah. Percaya ramalan ni, ramalan orang kata rama-rama masuk rumah lah. Macam-macam kan kita dengar orang zaman dulu. Yang ni kita keluarkan. Sekarang kita dah faham, kita cuba sedikit-sedikit dan kita keluarkan dalam hidup kita lah. Jangan ada kepercayaan. Sama juga macam perkara yang rosakkan akidah ni, bila kita percaya ada manfaat dan mudarat tentang benda yang kita tak pasti tau. Contohnya kita masuk dalam hutan kan, kita pun jangan cakap macam ni, jangan macam tu. Memang betul lah, jangan cakap macam tu. Tapi bila berlaku apa yang kita cakap tu, sebenarnya syaitan sedang bisikkan kat kita yang dibagi kepercayaan kepada kita, apa yang kita sebut tadi tu ada jadi penyebab untuk berlaku takdir yang akan datang tu. Sebenarnya tak ada kaitan pun. Perbuatan mulut, lafaz mulut kita ni tak ada kaitan dengan apa yang berlaku tu. Tapi once kita percaya, dia melekat, kita sedang menuju jalan kerosakan akidah. Percaya zodiak ni yang kita tengok dalam buku-buku kan, Sagittarius, Cancer, semua tu lah. Kalau kita baca je ada hadis Nabi cerita tentang orang yang tak percaya pun jumpa baru dukun, jumpa baru. Macam kita baru nak baca tak percaya pun, tengoklah, baca. Ada hadis, Nabi kata 40 hari solatnya tak terima. So hati-hati, banyaklah benda-benda yang boleh merosakkan tauhid kita lah, sebab walaupun sini sedikit, lama-lama dia akan pergi sini. Mati, kadang mana mati kafir ni syirik besar lah. Tapi syaitan ni dia pengalaman, dia main hour dia. Daripada zaman Nabi Adam lagi kan. Berbilion-bilion hours dah kerja dia orang ni untuk rosakkan kita lah. Jadi kita ni ambil lah, dia orang yang banyak sangat pengalaman. Kena faham, kita faham musuh kita. Bila kita faham musuh kita tahulah macam mana kita nak elak kan. Kalau kita tak faham musuh kita, macam mana kita nak lawan dia. Percaya tempat keramat, banyaklah ni kat Malaysia kurang sangat. Tapi ada kalau orang dalam ni nak cakap soal agama lagi kan, selalunya orang yang maksiat ni jarang pergi. Adalah yang pergi buat maksiat minta nombor tu. Tapi yang orang agama ni sangat menakutkan, sebab maksiat ni dia tahu pun benda tu silap. Dan kita yang tak belajar agama pun tahu orang tu silap kan. Tapi agama ni dia pakai serban, baca Quran bagus. Dia pergi tempat keramat, dia kata, ni kat gunung ni
ada keramat, telaga ni ada karamah. Benda tu akan menuju kepada syirik. Dia buka ruang besar pada syirik. No doubt saya ada kitab yang tebal lah tentang karamat tempat dan juga ayat-ayat rasanya tentang keramat ni ada. Dan Nabi ada sebutlah hadis yang sahih. Tapi yang kita faham yang orang ni dia tak ambil yang sahih, dia ambil apa yang guru dia cakap, which is sangat-sangat bahayalah. Ambil yang sahih tu tak apa, boleh macam kita pergi doa di Mekah kan, di Mekah lepas tu kan kita solat di Masjid Nabi, pahala lebih, solat di Kaabah, masjid dia pahalanya lebih. Macam tu lah. Percaya pelaris ni orang yang berniaga tahu, arwah mak saya dulu ada kedai makan dan memang adalah percaya ni. Pelaris ni orang datang guna macam-macam lah untuk melariskan jualan dia. Ini semua benda-benda syirik. Dan saya pernah ada pengalaman kita sikit. Sebab ni penting kan. Saya jumpa dengan orang yang bekerja kerja jual makanan lah. Tempat dia tak laku kan. Dia duduk salahkan, dia kata lah malam dia nampak hantu lah, dia kata orang depan tu buat kat dia lah apa semua. Saya cakap kat dia, ya ke saya datang pun saya tengok tak menarik pun tempat ni kan, sebab orang tak tertarik. Dan kita pula bila dah tak ada daya tarikan untuk tarik pelanggan tu, kita guna syaitan bisikkan dalam telinga kita kan. Dia bisikkan, dia kata tu, dia kata kita percaya. Akidah kita rosak, padahal mudah. Sebenarnya syaitan ni dia pandai lah, dia pandai. Tapi untuk kita tolak adalah melalui ilmu dan juga tazkirah yang biar kita dengar sentiasa dan kita boleh elakkan lah. Last sekali, ni pemujaan ni ada orang sembelih lembu ayam ke kan datang bala. Kalau tengok saya tengok kat Indonesia lah. Dia sembelih something dekat pantai macam tu. So benda-benda macam ni perkara yang merosakkan akidah, jadi kita naklah ambil iktibar lah daripada apa yang Nabi selalu baca ketika Nabi memulakan majlis kan. Kalau kita baca bahasa Arab je, kalau kita dengar tazkirah lain bahasa Arab, kita tak faham macam hari ni kan, khutbah Jumaat kan, ittaqullah lah, dia sebutlah perkataan Arab, saya pun tak faham. Dan orang yang majoriti orang ramai pun tak faham apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan dalam perkataan Arab tu, kita pun tak dapatlah manfaat dia. Lepas tu baca khutbah kan. Jadi kita nak juga ambil sedikit sebanyak iktibarlah. Banyak yang Nabi sebut ni menunjukkan penting kepada kita lah. So yang ni kita ambil, janganlah perkataan Allah ni, janganlah kamu mati, surah Al-Quran ni kan, surah Ali Imran ni, janganlah kita ni mati kecuali dalam keadaan muslim. So jagalah akidah kita dengan kita lalui, kita belajar benda-benda macam ni kan. Kalau dah kita buat, kita bertaubatlah, Allah ampun. Uh, Sebab kita kena beriman dengan hadis tu, Allah memang ampunlah orang yang bertaubat ni. Bertaubat. Kita bertaubatlah ataupun kita minta ampun dengan Allah. Ataupun ada saudara kita cuba dakwah dia. Saya pernah dakwah. Ni orang yang guna pelaris ni dakwah. Alhamdulillah lah. Dia bertaubat lah. Azimat pun ada. Yang ramalan zodiak ni banyak lah. Yang ni paranormal dukun ni banyak lah pergi. Ada ustaz tu dia baca, dia minta doa kepada Nabi. Dia tak minta doa kepada Allah. Dia minta, bila ada perantara tu, maka benda tu adalah menuju syirik lah. Macam tu. Okey, semoga ada manfaat untuk first mukadimah ni. Kita pergi kepada format tazkirah kita lah. Kita akan ulang-ulang lagi benda yang sama, pentingnya ilmu sebab ini sangat penting. Ni kadang-kadang dalam setengah jam lah mukadimah. Dalam 2 mukadimah ni. Lepas tu baru kita pergi pada hadis kita nak baca ni. So hadis ni hadis 30, kita pergi pada hadis, ingat 2 last lah. 30 dan juga hadis nombor 2 yang last tu. Batasan agama. Cuma hadis ni adalah hadis yang dhaif. Nanti kita bahas dalam hadis tu. Dan saya ambil ada hadis lain yang semakna. Hadis ni sebenarnya dia khilaf lah. Cuma bila saya duduk dengan kuliah ustaz sebut tentang hadis ni, ada masalah dengan perawi dia. Perawi yang hadis ni adalah perawi yang kadang-kadang dia menyembunyikan orang yang dia dengar. Katalah dia dengar daripada guru dia, tapi kerana dia sembunyikan nama untuk guru dia. Kadang-kadang dia sebut nama guru dia. Sebab guru dia yang dalam hadis ni, guru yang dia dengar tu adalah guru yang dhaif lah. Jadi dia sembunyikan macam tu. Cuma maksud dia tu benar. Ustaz saya kata ada ulama sebut hadis ni adalah dalam kategori hasan, tapi hasan li ghairi. Sebutan lafaz tu matannya betul. Tapi jalur perawi dia ada masalah. Soalan menutup kalau sempat. So pertama sebelum kita pergi kepada penting itu ilmu ni, kita nak tunjuk ni lah. Nabi SAW bersabda, barang siapa, bagi motivasi pada saya juga. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Hadis ni ada yang sahih. Nombor 2, semalam ada sesi seorang sahabat ni, saya ada sebutlah tentang, Nabi ada sebutlah hadis yang sahih. Nabi kata, kalaulah orang tu tak ada anak kan, ataupun tak ada mak ayah untuk dia berbakti, Nabi kata, apa dia yang boleh, orang tanyalah apa yang lagi boleh dia buat. Nabi kata,
sampaikan ilmu. So kalaulah kita rasa kita nak berbakti pada mak ayah, tapi boleh lagi berbakti mak ayah tak ada pun kan. Cuma tak sama macam masa mak ayah ada lah. Dan antara pahala yang tak sama tapi hierarki pahala tu kurang sedikit adalah tapi sangat besarlah, kita sampaikan ilmu. Kalau macam tu saja kita naklah motivasi rakan-rakan dan juga diri saya sendiri, kita nak sampaikan ilmu, kita tuntut ilmu dan sampaikan ilmu. Pentingnya menuntut ilmu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita nak seluruh kebaikan kan? Allah bagi dia faham agama. Kepayahan hari ini yang kita alami ni sebenarnya lah kebaikan satu hari nanti. Katalah kita menolak sesuatu dalam konteks agama, kita tak mau masuk dalam maksiat ataupun orang buat program yang maksiat macam-macam, ataupun kita kena buat benda yang mungkar kan, dan orang blame kita kan sebab kita ada ilmu tentang tu, kita kata benda ni silap, benda ni adalah berdosa, dan kita tak buat ataupun macam-macam lah kita berhelah. Kebaikan yang kita dapat, kesusahan sedikit tu sebenarnya adalah tak setara dengan kebaikan yang kita dapat nanti. Sebab dia bagi kebaikan selepas mati. Ataupun kebaikan daripada hati kita yang rasa tenang lepas tu kan. Yalah, orang akan caci, orang akan buat kat kita. Tapi sebab faham agama ni, kebaikan kita dapat rasalah kebaikan dia. Apa lagi selepas mati. So hari pertama ni nak bagi tahu antara maksud dia lah. Nak bagi tahu kita carilah ilmu yang sahih kan. Bila kita dapat ilmu yang sahih, kita faham agama ni, Allah bagi kita seluruh kebaikan. Faham agama ni kena ikut yang sahih tu. Sebab kalau kita ikut yang ranting-ranting, yang dengar-dengar, tak dengar ni, dia jadi banyak masalah. Kita nak ambil yang sahih dulu, macam Nabi kan. Dia ajar yang paling stringent dulu kan, baru pergi yang kurang strict. Kalau kita ajar orang memang dah loose sangat, katalah orang tu loose level 3 ke 1 ke 10, kita ajar level 3 je. Orang tu akan bawa level 2, level 1 lama habis. Seperti mana agama yang akan hilang selepas sehingga kiamat nanti kan. Nabi kata, hadis Nabi yang Nabi sebut tentang Allah adakan setiap 100 tahun mujtahid, orang pembaharu agama, ataupun orang yang mengingatkan kita tentang apa yang sahih daripada Nabi. 100 tahun, setiap 100 tahun akan ada. Lepas tu Nabi kata Allah akan matikan ulama-ulama ni. Lama-lama agama ni akan habis. Sama jugalah dalam hal ni, ambil yang paling strict dulu, ambil yang paling sahih, dan baru kita tengok hukum-hukum yang orang duduk bincang-bincang ni, barulah dapat pemahaman. Melalui kajian tadi tu kita akan faham banyaklah tentang agama. Tapi itulah, macam Ustaz saya kata juga, kena ada kehendak insya-Allah. Dalam sesi ni pun rakan-rakan masuk dalam sesi ni, saya rasa kehendaknya sangat tinggi lah. Kita cuba sikit-sikit untuk supaya Allah bagi kita faham agama dengan buat rujukan dan cari benda yang sahih. Nombor 2, anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham agama ni, kita dakwah orang. Kita dakwah orang ni. Kalau dakwah orang ni banyak ini Allah bagi motivasi kepada kita untuk kalau orang tu dapat hidayah atas sebab kita ni, pahala yang kita dapat tu sebab kalau ikut hadis ni Nabi tunjuk benda yang nampak secara bentuk keduniaan lah, supaya kita boleh tahu kadar dia kan. Nanti kan hadis Nabi buat perumpamaan yang orang tak boleh nak capai pada zaman tersebut, tak boleh nak kita fikir ni apa maksud Nabi lah, tak boleh nak kita appreciate lah. Tapi yang ni Nabi sebut dalam keadaan kat situ. Maknanya unta merah ni satu benda yang pada zaman tu orang sangat nak. Macam sekarang lah, kereta yang bagus kan, ataupun motor yang bagus untuk lelaki lah. Sebab memang adalah hadis yang sahih, Nabi specifically bagi tahu tentang kuda, tentang lelaki ni. Orang lelaki ni memang dia ada satu sifat yang nak berkenderaan ni. Sebab tu Nabi letak unta kat sini. Sama jugalah, saya ni pun kalau cerita pasal kereta, memang ramai pakar-pakar dia lah yang nak tahu kan. Kereta boleh second hand, ubah tu ubah ni kan. Sebab itu memang ada naluri fitrah Nabi letak, Allah letak dalam jiwa kita. Cuma dalam konteks ni, nak tunjuknya maknanya benda yang paling kita suka tu, lebih tinggi lagi lah kalau kita dakwah orang supaya Allah bagi hidayah kepada orang tu lah. So pertama dapat ilmu, kita cuba dakwah lah. Pertama diri kita lah, ilmu diri kita. Kedua kepada orang dekat dengan kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita kan, mak ayah kita, saudara-saudara kita, makcik pakcik semualah. Lepas tu kita dakwah orang lain yang dekat-dekat ni, boleh kita ajar diri kita untuk memahami kaedah dakwah tu lah. Sebab bila kita ada autoriti macam anak kita kan, bila kita ada autoriti, bangkangan tu tak banyak sangat kan, dan boleh kita buat muhasabah lah.
betul tak betul apa yang kita cuba sampaikan, lepas tu buat rujukan lah macam tu. Nombor 3 ni, anjuran berdakwah ni kena ingat, bukannya apa, bukannya carrot ni, bukannya cantik tak. Dakwah ni memang melalui jalan yang payah. Kalau tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal Nabi berdakwah di Mekah tu memang banyak sangat halangan dan ramai sahabat mati. Dan ketika di Madinah pun ramai sahabat mati kan berperang-berperang. Lah tu baru dapat kemenangan macam tu. So kita kena ingatlah, dakwah ni akan ada ujian dia dan ketenangan dan juga imbuhan kita adalah di dunia pun ada juga insya-Allah untuk hati kita lah, hati kita tenang, dapatlah kepuasan hati tu. Nombor 2 lagi, kita dapat selepas mati. Daripada Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, daripada ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling berat ujian dia?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi, nabi ni paling banyak ujian. Kita jangan jangan terpesona dengan kadang ada orang cerita nabi ni benda gaib ajaib kan. Mukjizat sana, mukjizat sini, nampak macam Nabi ni duduk di dalam ruangan bukan kemanusiaan. Tak, Nabi paling susah sekali kita kena ingat. Maknanya, usaha Rasulullah dengan Nabi-Nabi yang lain tu sangat kuat, sangat banyak berusaha untuk dakwah masyarakat macam tu. Dan ketika, kalau kita pun sendiri pun kan, kalau kita buat, kita punya analogi lah, ada Nabi lah, tak ada Nabi dah sama sekali. Kalau kita ada, entah kita ni orang yang bangkang Nabi tu kan. Sebab apa? Kita ikut amalan mak ayah kita kan. Sebab mak ayah kita ni yang dekat dengan kita kan, kalau adalah Nabi. Kena ingat, Nabi ni memang paling banyak ujian ni. Kalau dengar-dengar cerita yang benda-benda mukjizat-mukjizat yang sahih, tapi itu bukan dalam dalam konteks majoriti agama, tak. Itu sipit-sipit sikit-sikit je. Nak tunjuk Rasulullah ni ataupun Nabi-Nabi ni adalah pesuruh Allah, Rasulullah, pesuruh Allah. Dia ada mukjizat yang Allah berkasihan. Tapi ujian ni sangat-sangat berat. Paling tinggi, paling teruk. Kemudian semisal dengannya sahabat-sahabat Nabi yang lain lah. Seseorang yang akan diuji sesuai dengan keadaan agama dia. So agama dia tinggi sebab Nabi, agama dia ataupun sahabat Nabi ni agama dia sangat tinggi dan ujiannya banyak. Apabila agamanya begitu kuat yang kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Maksudnya macam itulah. Apabila agamanya lemah, maka dia uji sesuai dengan kualiti agamanya. Dan kita tahulah level kita kan. Kadang-kadang ujian datang, kita pun tak perasan ujian tu datang sebab lemahnya iman ataupun agama kita. Seseorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hari ini ada yang sahih, ada yang riwayat Imam Tirmizi, ada yang sahih. So kena ingat, dalam dakwah ni bila kita dapat faham agama, kita dakwah, ada ujian dia. Ujian ni yang bagi kita pahala. Dan pahala ni lah Allah bagi, Nabi bagi motivasi. Nabi kata macamlah, lebih baik dapat kereta, motor Tiger, Triumph 1100 cc ke, ataupun kereta yang mahal-mahal tu kan. Sebab kita suka benda tu kan, orang lelaki ni lah. Maknanya lebih baik pada tu lagi. Kita nak simpan RM1,000 kan, duit nak beli motor, beli kereta, ataupun kereta harga RM500,000, berdakwah ni dan orang tu berubah atas sebab kita, lagi banyak pahala dia. Dan juga kena ingat, lagi banyak lagi banyak dakwah, lagi banyaklah ujian sebab dia berkadar terus dengan kekuatan agama. Sebab orang yang kuat agama ni, iman yang tinggi, dia dakwah macam tengok Zakir Naik kan. Lain macam dia punya cara dakwah kan. Tapi kalau kita biasa-biasa ni, kita payah sikit nak dakwah lah. Nombor 3, ancaman kepada orang yang mengajar tanpa ilmu. Kita baca yang last kali ni, surah Al-A'raf ni, mengandang-andangkan tak ada Allah, apa sahaja yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nombor 3 ni, kita tak nak bila kita faham agama, kita bantai semua. Kita cerita je, dah orang duk sanjung kita sebagai ustaz ataupun tahu agama kat rumah, anak kita kata abah tahu, kita ajar, kita main ambil je ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Ada ancaman dia, jangan begitu. Allah ancam benda ni dalam Quran pun. Kita tak mau. Kita nak berbicara tentang agama ni, kena ada ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, cakap tak tahu. Jangan sebab kita rasa nak masyhur, kita cakap apa saja. Jangan begitu. Jangan. Kalau tak pasti, jangan tak pasti. Sebab sangat bahaya. Bila tokoh, macam contoh agama Kristian kan dah berubah lah. Sebab orang agama dia yang ubah. Padahal dia tak ada ilmu pun tentang perkara tersebut. Dia main hentam je. Tapi kadang-kadang atas sebab benda lain lah, motivasinya duit ataupun kemasyhuran, kuasa lah kadang-kadang macam tu. So hati-hati sikit tentang ilmu yang kita nak sampaikan. Sebab tu dalam sesi tazkirah saya ni, saya akan letak hadis. Saya jaranglah letak ambil pandangan sendiri, adalah sikit tapi jaranglah. Banyaknya kita nak bersandarkan dengan hadis-hadis yang sahih ni supaya kita pun bercerita benda-benda yang memang ada lah dalam agama.
Yang ni nak cerita tentang, orang yang ancaman kepada mereka yang sebar hadis palsu. Hadis palsu ni termasuk dalam ni lah. Dia tak tahu pun benda tu, dia cakap je. Ataupun dia kata Nabi kata, Nabi kata. Nabi tak kata pun. Ustaz saya kata Nabi banyak benda yang baik atas dunia ni, tapi tak semua benda baik Nabi sebut. Banyak benda yang baik atas dunia ni. Banyak sangat benda baik atas dunia ni. Tapi tak semua benda yang baik tu Nabi sebut. Nabi mungkin sebut secara umum je. Yang spesifik Nabi tak sebut pun. Tapi janganlah ambil nama Nabi sebut yang spesifik tu. Nabi tak sebut. Kalau dia sebut, jadi hadis palsu. So tengok ni apa yang berlaku pada hadis palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sangat jelas dan sangat keraslah ancaman Nabi. So kita hati-hati, ni kan ayat Quran dah sebut, Nabi pun sebut, jangan sebarkan benda palsu, tak pasti, check dululah. Tak pasti check dulu. Okey, mukadimah kedua, samalah kita ulang-ulang supaya hati kita ingatlah setiap minggu ni, 2 minggu sekali kan sekarang ni. Kita punya frekuensi kan. Tentang kematian, ingat tak apa, kita ingat. Takutlah mati ni kan, memang takut, tapi gagahi sikitlah. Dan saya pun buat tazkirah ni pun untuk dakwah diri sendiri juga. Kadang selalu sangat iman kita ni rendah kan. Lepas tu nak pepek ni, dapatlah sedikit baca hadis kan, kita pun ingatkan balik Allah. Ingatlah balik, dapatlah ilmu sedikit bagi motivasi kat kita. Sama juga bila kita dengar tentang kematian ni, sama juga kita pun macam perbaharui lah kita punya motivasi untuk menuju kematian lah, sebab benda ni akan berlaku. Cuma tazkirah ni ingatkan kita nak ingatkan sentiasalah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Ada ni hadis riwayat Imam An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ambal, hadis ni sahih. So ini dalam konteks nak praktis hadis ni, kita bagi tahu ingatlah mati, kita akan mati. Semua akan mati, ini pasti. Pasti kita akan mati. Lambat cepat je mak. Kita tak tahu kan, cuma kita akan mati. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu manakah yang paling cerdas? Yang ini cerdik. Yang ini saya nak highlight kat sinilah yang kita nak cerita tentang orang yang paling cerdik ni. Yang cerdas ni. Menuju kebijaksanaan ni adalah orang yang paling cerdik lah. Dia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. Tengok, yang paling banyak ingat mati ni orang paling cerdik. Sebab mati ni, kehidupan lepas mati adalah kekal kan. Kita dapat gaji every month ni untuk bulan ni je. Okeylah, ada orang boleh simpan, tapi ada orang tu memang untuk habis bulan tu, bayar bil, tolak ni tolak tu habis. Ataupun minggu ketiga dah habis, ataupun minggu kedua dah habis. Yang lain cukup untuk makan je. Lepas tu mulalah mengelak-ngelak jumpa kawan lah, takut ada orang nak pinjam apa kan. Sebab nak lari daripada risiko nak pinjam duit kan. Sebab cukup-cukup tu je ada duit. Tapi, bila kita ingat mati ni, kita persiapkan diri untuk kehidupan yang kekal selepas mati. Maknanya apa yang imbuhan kita dapat tu sebagai simpanan selepas mati kita nanti. Nabi kata yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling baik, cerdik. Yang paling baik ni adalah kita nak ambil yang paling sahih lah. So apa yang saya sebut yang awal tadi, pertama tazkirah ni, yang paling besar matlamatnya adalah untuk kita cerita tentang akidah tu. Sebab akidah adalah benda yang paling asas lah. Dia adalah stage gate untuk kita ke syurga lah. Lepas mati nanti kalau akidah kita tak bagus, masalah besar lepas mati. Tapi kalau lepas mati nanti, kalau akidah kita cantik, satu stage tu kita dah lepas. Nombor dua, kita nak ambil yang paling sahih. Sebab lepas tu kita akan ada timbangan amal kan. Biarlah timbangan amal kita amal yang sahih. Taklah amal yang dhaif kan, tengok kosong. Markah kosong. Baiklah kita ambil yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut ada yang sahih. Nabi sebut tentang solat. Ada orang solat ni, dia banyak percentage dia ada. 1/3, 1/2 macam tu Nabi sebut. Maknanya yang sahih sendiri tu pun ada kadar pahala dia. Tak apalah kita dapat maybe 60, 50 kan, ataupun 70. Buat yang sunat-sunat sikit, dapatlah 80 kan. So, biarlah kita buat yang sahih. Dapatlah markah lebih pada 60 ke atas daripada kita buat yang dhaif ataupun palsu. Tak dapat apa-apa, bila kita meninggal nanti, pahala yang kita dapat, yang kita sangka kita dapat tu tak ada langsung. So, dua benda yang Nabi sebut sini. Satu, kita ingatlah mati, lepas tu kita bersiap. Bersiap ni, cari yang paling sahih. So, dua perkara lah saya sebut untuk matlamat utama tazkirah ni. Pertama, kita nak akidah yang baik kan. Nombor dua, akidah yang mantap lah. Nombor dua, tentang carilah benda yang sahih macam tu. Okey, last sekali dalam mukadimah kedua ni, perjalanan kita lah sangat menakutkan kan. Kita dah berada di alam roh, kita berada di sini. Masa yang sedikit ni, tak lama ni ada orang
mungkin seminggu 2 akan meninggal ataupun 10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi akan meninggal, kita akan masuk ke alam kubur dan kita akan pergi semua ni kita akan jalanilah, semua orang akan lalui benda yang sama, kita nak menuju ke sini. Bahkan orang kafir pun nak pergi ke sini, tetapi mereka menuju jalan yang tak benarlah. Ihdinas siratal mustaqim tu yang kita baca surah Al-Fatihah tu kan, dan mereka ikut jalan yang tak benar. Walaupun dia duk doa, solat kan, ikut soal cara dia lah, nak kepada Tuhan, nak kepada syurga, tapi pergi dalam church dia menari-nari kan. Tapi maksud kita pun ada ancaman kita yang Nabi, yang ayat Quran yang kita baca surah tadi kan, yang sebuah mukadimah tu, janganlah mati dalam keadaan bukan muslim kan. Okay, jalan Islam pun jangan terlepas pandang, sebab syirik ataupun perkara yang merosak akidah tu ancamannya sentiasa tertuju kepada kita. Kita je leka kan. Walaupun kita dah mengucap kalimah syahadah, tapi kita buat benda syirik, kita masih lagi ada ancaman ke sini. Kita tak maulah. Kita mantapkan akidah, kita beramal benda yang paling sahih. InsyaAllah kita selamat kat sini dan kita tinggal kelas zuriat ataupun tadi yang tak ada zuriat, ada ilmu kan. Ilmu kita ajar orang, sebab masa alam kubur ni, ilmu-ilmu ni akan jadi kita punya bekal kita. Tengok bertambah kan duduk kat sini. Dah mati dah, tengok bertambah. So kita buatlah benda tu, kita nak ke syurga. InsyaAllah. Cari yang sahih. Akidah kena jaga, cari yang sahih. Dua benda tu. Okey. Hal umum tadi ataupun ada soalan tak daripada rakan-rakan? Kita pause kejap. Tadi hal umum saya tak ada lah, hal umum hari ni kita nak terus masuk. Ni hal umum kalau ada, saya pause kejap dalam, kalau ada kawan-kawan ada soalan ataupun nak ni, terus masuk je. Ada orang nak share apa-apa tak ada? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila. Yusuf here. So yes. Sila. Thank you lah for inviting me for this tazkirah kan. Very good tazkirah. Hal umum, I think most of the people kan macam kita ni kan, kita selalu qualified diri kita sebagai orang awam. Lepas tu kita ada asatiza kan, ada ustaz, ada maulana, ada ulama. And ada juga ustaz-ustaz kata, oh orang umum tak perlu nak tahu sangat, asalkan ikut kan apa yang ustaz ajarkan. Because ustaz ataupun ulama ataupun maulana tu dah buat research yang ini, kalau katakan Quran is quite straightforward, kita boleh ada tadabbur, kita boleh tafsir, tapi macam hadis ni yang selalu yang sangkut macam saya lah, orang awam ni. Tapi masalahnya kan, apabila kita ke akhirat nanti kan, kita ni akan dikategorikan ke, oh awak ni orang awam barisan ni, oh awak ni ustaz barisan ni, ataupun kita ni akan dihitung dan akan di measure our performance is based as a annas lah, manusia lah, as sebagai manusia kan. Sebab tu dalam Al-Quran dia tak sebut pun hai orang-orang awam, hai orang-orang apa ni ustaz, sebab dia selalunya ya ayyuhallazina amanu kan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi istilah orang awam ni macam mana, Ustaz Zuraidi? Tiba-tiba ada ustaz juga kat depan. Aduh, ni saya jawab atas apa yang saya tahulah. Tapi saya echoes lah apa yang Cik Yusof sebut tu. Memang Quran sebut ya ayyuhallazina amanu kan, orang beriman. Semua kadar kita adalah kadar iman tu. Dan juga ada hadis yang Nabi sebut yang kita akan bersama dengan orang yang kita sayang lah. Tapi sayang tu dengan kadar, dengan kaedah yang benar lah. Contohnya kita sayang Nabi, tapi kita tak ikut apa yang Nabi buat secara yang sahih. Dan tak akan bersama dengan Nabi jugalah di mahsyar nanti. So nak jawab soalan Cik Yusof tadi tu, betul, dia tak ada segregation orang awam dengan orang tak awam. Yang iman, keimanan itu. So iman tu nanti kita akan berada di sana dan kita akan ditimbangkan. Jadi maksud dia kalau maybe kita discuss sikit kot yang tentang ilmu tadi kan, tentang ilmu, sebab ada macam tadi Yusof sebut orang yang
Ada ustaz yang datang, dia kata tak perlulah kamu buat kajian sebab saya dah buat kajian. Kita sebagai orang kat bawah ni yang mendengar ni, kita nak kena nilai juga ilmu yang kita dapat daripada siapa di hadapan lah. Tapi kalaulah orang tu, contoh saya bagi dua senario. Yang pertama, orang tu duk cerita hadis yang ataupun ayat Quran dia hurai salah. Saya pernah pergi satu tafsir Quran ni. Dia cerita tentang, saya punya bapa mentua masa tu kat surau. Ustaz tu cerita dia cerita tentang syirik tau. Dia ada sebut something tapi salah lah dia punya dia punya dia ada kitab lama dia buka dia cerita tentang kalau solat macam ni jadi syirik. Kalau solat macam ni jadi syirik. Jadi ustaz macam tu kita tahu secara jelas memang kita tak akan ikutlah. Kita cari yang mana selalunya kita akan cari ustaz yang dia akan sebut hadis mana ataupun dia akan quote ulama-ulama mana yang sebutlah, ulama yang muktabarlah yang sebut. Jadi kita pun ada satu peranan lah untuk kita cari ilmu jugalah. Macam tu. Saya harap terjawab kot Cik Yusof dengan kadar sedikit ilmu ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, sama. Terima kasih join. Okey, ada lagi tak? Kalau tak kita sambung ke hadis yang kita nak baca. Okey, tak ada So tak ada. Kita pergi pada hadis yang kita nak baca ni. Hadis 40 yang Nawawi ni pada kitab ni. Kita akan baca hadis nombor 30. Okay, hadis 30 ni batasan agama. Cuma hadis ni macam saya sebut awal tadi, dia ada khilaf. Ada yang setengah ulama kata dhaif, ada yang sahih. Ada yang sahih tu dalam konteks dia kata hasan li ghairi. Hasan li ghairi macam saya sebut tadi lah. Matan dia betul tapi perawi dia ada problem sikit. Jadi kita nak urai sikit kat situ nanti sebab at least dapat ilmu lah sedikit sebanyak kan nanti. Kalau orang tanya tentang dhaif sahih ni kita bolehlah sekadar kita tahu. Dan saya pun tak boleh nak urai lebih pun sebab kita ni bukannya dalam bidang akademik kan. Kita nak faham sebagai orang awam faham. Selalunya orang awam ni dia cerita tentang dhaif, sahih, palsu gitu je kan. Yang sahih pula ada sahih dengan hasan. So ada 4 lah hukum dalam hadis. Sahih, hasan, dhaif, palsu ataupun maudhu' lah sekali. Yang 4 ni je yang kita selalu dengar. So kita fokus 4 ni je. Nanti kalau pergi dalam kelas ambil diploma ataupun ambil sijil, dia akan sebut lagi dhaif. Adalah marfu' lah macam-macam dalam tu. Kita pun tak hafal lah. Pernah masuk kelas tapi tak hafal pun. Macam tu So kita dah berada dalam kadar 93% dah hadis 40 ni. Saya ingat dalam 2 tahun dah kita buat kan. Ada 2 lagi kita tak buat. Nombor 3 dan juga nombor 41 ni. Yang ni pun dhaif juga. Tak apa, nanti saya cari hadis yang insya-Allah sahih yang boleh backup hadis ni lah. Tapi hadis ni still dhaif walaupun ada hadis lain yang backup ulama hadis yang boleh bagi kategori lah, kita tak lah. Okey, hadis dia, kita baca hadis dia dulu. Ada yang dhaif ni. Sebagai kaedah ilmu, kalau kita baca hadis dhaif kena sebut hadis ni statusnya dhaif. Hadis ni statusnya dhaif. Dari Abi Sa'labah Al-Kusaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya, dan telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan kerana lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hari ini kalau ikut Imam Nawawi yang buat hadis ni, tulis hadis hasan riwayat Daruqutni dan lainnya. Imam Daruqutni ni kata hasan lah, tapi dalam kitab yang saya letak dalam chat tu memang dia tulis dhaif sebenarnya. Dia kata hadis ni dikategorikan sebagai hadis dhaif. Lihat qawaid apa semua ni. Dia kata memang dhaif lah. Dan juga saya dengar kuliah ustaz semalam. Dia kata hadis ni sebenarnya isu dia kat sini lah. Ada seorang perawi nama dia Makhul ni. Makhul dalam riwayat hadis ni. Makhul ni ada banyak lagi perawi lain. Makhul ni terkenal sebagai rawi yang gemar meriwayatkan hadis secara terputus. Makhul ni kalau dia ambil hadis secara direct, memang sahih lah. Dia memang perawi yang sahih ni. Cuma problemnya yang ni, hadis ni spesifik yang ni, dia hilangkan guru dia kat atas dia. Dia ambil guru guru selepas tu. Makhul tidak pernah mendengar hadis secara langsung daripada Abu Sa'labah. Maknanya Abu Sa'labah ni sezaman dengan dia, tapi dia dengar pada orang lain. Katalah Makhul dengar daripada A dengar pada Abu Sa'labah. So A ni dia tak cakap. Ustaz saya semalam dia kata yang Ustaz A tu dia dhaif. Dia kata
rasanya sebab dia kata dia punya andaian Ustaz A tu dhaif ataupun Imam A tu dhaif, lepas tu dia tak ambil. Macam tu lah. So hadis ni jadi dhaif, tapi ada ulama kata sebab kalau tengok pada apa yang saya nak hurai kat sini, daripada 4 ni kan, ada 4 perkara ni dalam hadis ni. Ada hadis lain yang ataupun ayat Quran yang cerita spesifik tentang hadis ni. Tapi ada 4 ada berbanyak hadis lah. Contohnya Allah Taala menetap kewajipan ni ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Bukhari. Batasan jangan melampaui batasan ni ada ayat-ayat lain lah yang backup dia. Batasan yang ni saya ambil contoh, haram jangan langgar pun ada hadis lain yang ni, dan juga hadis yang last ni kalau tengok perkataan tadi dia sebut yang apa yang agama diamkan, yang apa yang Allah diamkan ni pun adalah hadis yang sahih. Yang hadis riwayat Ibnu Majah ni, tapi maksud dia lain daripada hadis tentang minyak, samin dan juga keju ni, bulu binatang. Nabi kata apa yang Allah diamkan dimaafkanlah. So memang ada sabit daripada hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ni kalau ikut Ustaz saya sebut semalam, walaupun perawi dia dhaif sebab dia terputus kat sini kan, sebab dia menghilangkan seorang perawi yang lain, tetapi matan dimaksud ni, perkataan ini adalah sahih, dipanggil sahih li ghairi lah. Cuma ada pandangan lain lah daripada Abu Dawud semua ni. Dia kata dia kata terputus juga, tapi ni kira macam dia panggil apa? Dia panggil athar lah. Dia ambil daripada sahabat ni kan, bukan sabda Nabi. Macam tu lah. Okey, sekadar yang itu je saya sebut tentang secara dari sudut teknikal hadis ni. Cuma kita nak cerita poin-poin penting dalam hadis yang dhaif ni, tapi matannya sahih lah. Pertama, Allah Ta'ala menetapkan kewajipan ikutlah macam tu. Kalau tengok sini kan, Allah Ta'ala, janganlah kamu mengabaikannya, benda-benda wajib ni kita buatlah. Macam tu. Batasan, jangan lampau. Allah tetapkan batas tu, janganlah kita langgar pula. Melanggar ni boleh jadi, boleh jadi makruh ataupun boleh jadi haram kan. Yang nombor 3 ni haram, janganlah langgar benda haram ni. Nombor 4 ni perkara yang agama diam, jangan cari-cari hukum dia. Yang ni yang nombor 4 ni banyak kita buatlah. Benda yang agama tak sebut, tak ada dalam hadis kan. Agama dah sempurna dah. Memang Nabi, memang Allah takdirkan. Setengah hukum ni memang Allah diamkan, tak bagi tahu. Sebab untuk bagi keluasan kepada kita. Mana kita boleh buatlah benda-benda macam tu. Tapi jangan cari sangat hukum dia, maksud dia macam tu. Okey, kita tengok kepada yang pertama ni, sebenarnya Allah tetapkan dalam hadis semua ni mostly berada dalam konteks takwa lah kalau ikut kan. Kita ada wajib sunnah, kita ada warak kat sini kan, kita ada makruh, kita ada haram lah. So hadis ni sebenarnya dia rangkum perkara ni lah, perkara takwa ni. Cuma yang warak ni maksud dia, kalau tengok pada hadis ni, sebab selalunya kita dengar wajib sunnah, makruh, haram, kita faham kan. Cuma saya nak baca dia tentang warak sikit lah, supaya kita dapat lagi ulangan lah tentang hadis warak ni. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. So Nabi kata untuk orang jadi warak macam kita lah, tinggalkanlah benda yang kita rasa tak sure. Ambillah benda yang sure lah. Macam tu. Yang ni bab warak. Tapi dari sudut ilmu jugalah, katalah kita jumpa sesuatu, kita tak pasti boleh tak boleh. Cuma kaedah agama ni ada dua. Satu, kalau yang maslahat umum ni, benda-benda dunia ni, dia hukum dia halal dulu. Hukum dia mubah dulu. Jumpa benda pelik-pelik atau benda dunia ni boleh makan ke tak boleh makan. Hukum ni boleh makan. Tak rupa macam babi. Tak rupa macam babi kan, tak rupa macam ular kan. Orang boleh makan dulu hukum dia. Tapi benda-benda perkara ibadat dia haram dulu sehingga adanya dalil. Perkara ibadat hukum asal haram dulu sehingga adanya dalil. Kalau tak ada dalil jangan buatlah. Dia akan jadi haram. Nanti yelah macam-macam lah. Kita pun solat kena ada dalil dulu baru kita solat kan. Kita tak pergi pegang colok ke apa, buat-buat macam agama lain. Tak, kita ikut apa yang Rasulullah SAW ajar. Okey, yang pertama daripada poin pertama tadi, Allah Ta'ala menetapkan kewajipan ni. Saya ambil hadis yang kita nak baca lah supaya kita dapat manfaat kan. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 rukun. Kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Sahih Bukhari. So Allah dah tetapkan kewajipan ni, kita ikutlah. Macam itulah saya ambil hadis ni supaya nak linkkan dengan apa poin yang pertama daripada hadis yang tadi. Matan dia adalah matan yang benar lah sebab ada support daripada hadis-hadis yang lain atau ayat Quran yang lain. Allah SWT berfirman dari sebuah hadis kursi,
Hambaku tidak boleh mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Maknanya perkara yang wajib ni adalah benda yang terunggul lah, yang terbesar. Kalau comparison kan, kita tengok yang wajib dengan yang sunat tu kan. Contohnya solat 2 rakaat sebelum subuh tu kan, kita duduk besar-besarkan benda tu kan, cerita ke orang, "Oh, solat ni lebih lebih berharga daripada dunia dan seisinya," kata-kata kan. Solat wajib lagi besar pahala dia. Mana hari nak cerita, yang wajib ni memang yang Allah dah tetap dan pahala dia sangat besar lah. So, jadi kita fokus yang wajib dulu. Yang secondary ni penting kan, kita letak keutamaan kan, yang terpenting dengan yang penting. So, yang paling penting adalah yang wajib dulu. Settle yang wajib dulu, baru settle yang sunat. Nombor 2, daripada hadis tadi, batasan jangan melampau. Jadi saya ambil pada ayat yang surah Al-A'raf tadi, yang saya kata jangan melampau ni. Kita baca habis ayat ni. Robku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak atau tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan haramkan mengada-ngadakan kepada Allah apa saja yang kamu tidak ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So, dalam ayat ni cerita tentang batasan, jangan kita jangkau pula. Batasan Allah yang Allah bagi tu. Syarat-syarat Allah bagi jangan kita jangkau. Nombor 2, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah pembunuhan dengan baik. Maknanya agama ajar kita ada batasan dia. Sampai nak bunuh, berbunuh dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, nampak ni menyembelih, kita bawa korban kan. Lakukanlah penyembelihan dengan baik. Hendaklah setiap kalian mengasah senjatanya, dan hendaklah setiap kalian letaklah beban binatang yang disembelih. Janganlah bagi dia stres kan. Dan saya pun ada pengalaman ni dekat kampung. Diorang siap guna lorinya tarik lembu. Zalim lah. Tarik lembu supaya jatuh. Lepas tu kat kandang sebelah tu ada lembu lain nampak. Tak bagus kan, sebab dia tak ikut hukum. Dia melampaui batas. Dan kita Nabi sebut, sebab tu saya sebut tadi yang ekstrim, Nabi tunjuk contoh yang sangat ekstrim. Kalau dah ekstrim tu pun dah ada kelembutan, yang tak ekstrim lagi lah lembutnya kan. Macam tu lah, ikut pemahaman macam tu. Nombor 3, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contoh dari urusan kami, maka amal tu tertolak. Hadis Sahih Muslim. Ini pun Sahih Muslim juga. So, jangan melampaui batasan lah. Benda-benda agama yang tak ada dalam, yang Nabi tak ajar, jangan buat lah. Masuk bab warak tadi kan, kalau boleh. Maknanya tinggalkan benda yang ragu. Ni baca doa ni Nabi tak pernah sebut. Masa sekian keadaan kan tak pernah sebut. Ataupun buat ni dalam solat, tak pernah sebut. Pada sekian-sekian tu kenapa kita nak buat pula? Macam tu lah. Tapi selalunya orang yang buat tu pun mereka bersandarkan kepada hadis. Cuma macam ni lah. Cuma hadis tu adalah dhaif. Kalau kita buat kajian tentang amalan-amalan yang orang buat hari ni, kita tengok kat surau ataupun mana-manalah, mesti sumbernya ada, tapi semuanya pun daripada hadis juga. Cuma status hadis tu mesti dhaif ataupun palsu. Orang yang asalnya nak buat benda yang betul, cuma sangat malang lah bila dia tak tahu status. Sebab tu mungkin relate juga dengan soalan Cik Yusof tadi. Kadang-kadang kita ni, sebab kita percaya orang yang bagi ilmu kat depan kita kan. Sebab kita pun bukan sekolah agama pun, kita tak tahu sangat pun kan. Tapi kasihanlah kita dapat benda yang tidak sahih. Jadi kita cuba review dan cari, tengok balik. Dan sekarang ni dah faham ni, carilah guru-guru yang ajar benda yang sahih lah, supaya bila mati nanti, amalan yang ditimbang tu amalan yang baik kan, amalan yang sahih. Kan kita kan tak dapat yang dhaif, kasihan pula kita kan. Dan ada ancaman dalam Quran, Allah sebut surah Al-Baqarah, Allah sebut orang yang ikut ketua dia masuk dalam neraka. Masa tu dah Allah kata Allah letak dalam neraka. Sebab orang ni dia ikut memututuli ketua dia. Sangat bahayalah. Jadi kita makhluk yang ada akal ni, kita fikir sikitlah, sebab masa masih ada, insya-Allah. Batasan, jangan melampaui batasan. Hadis yang lain, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, hari inilah ketika ketubah ni senyap, sedangkan imam sedang berketubah, maka sesungguhnya telah sia-sia. Nombor 2, barang siapa yang ni hadis yang sahih, barang siapa yang bermain kerikil, batu kerikil. Zaman dulu tak ada tasbih kan. Telah orang main batu kerikil ataupun dia baca subhanallah, subhanallah dengan tasbih dia. Masa orang baca khutbah ni, tak ada pahala. Tetapi sebenarnya, kalau tengok pada fatwa ni, ini ambil satu
fatwa lah, hukum fiqh kan untuk kita ambil iktibar jugalah, ambil pengajaran hari ni kan. Sebenarnya haram hukum dia tahu, kita gerakkan tabung tu, tabung surau tu. Ini dah keluar fatwa dulu. 2017 dah keluar fatwa ni. Tak diwatakan maksud dia tak ada undang-undang tak boleh diambil lah. Tapi maksud dia daripada fatwa ni, gerakkan tabung tu tak boleh, haram sebenarnya. Kita dah tahu ni, jangan gerakkan lah. Tapi kelakar jugalah, saya pun dah biasa kan, sekarang ni dah kurang sikit lah sebab dulu mufti wilayah dah keluar fatwa, orang dah faham dah kat surau-surau tak buat. Ada yang buat, ada yang majoriti tak buat dah. Tapi kat kampung, saya pernah je solat Jumaat sampai orang belakang saya cocok saya. Macam cocok, geraklah tabung tu. Macam tu lah kan. Jadi tengok tempat lah, tengok tempat kena lah, maksud dia masa di kampung. Cuma dari sudut hukumnya memang tak ada. Sampai ke hukumnya, fatwanya haram. Daripada batasan ni lah kita ambil satu hukum. Nombor 3, haram jangan langgar. Kita baca satu hadis je. Contoh saranan daripada hadis matan yang Hasan li ghairi tadi, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah arak, dan setiap arak adalah haram. Ni contohnya benda haram, jangan langgar lah. Tuan-tuan boleh baca lah kat sini nanti dalam PDF tu. Saya nak pergi yang last kali ni, sebab kita ada 9 minit lagi. Perkara yang agama diamkan, jangan mencari-cari hukum dia. Kalau kat sini kan tengok ni, ada sandaran hadis yang sahih. So hadis yang sahih ni, kita baca hadis ni kan. Ini perawi penuh ni, kalau tengok pada hadis yang asal tadi tu, sepatutnya adalah nama macam ni. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa bin As-Subdi, telah menceritakan kepada kami Sa'ih bin Harun, daripada Sulaiman bin At-Taimi, daripada Abu Uthman An-Nahdi, dari Salman Al-Farisi. Nampak ni Salman Al-Farisi, sahabat kan, dia jumpa dengan Nabi. So Imam Ibn Majah ni dia dengar daripada guru dia adalah Ismail bin Musa As-Suddi. Ismail Musa As-Suddi ni cerita kepada ataupun dalam kelas dia, Imam Ibn Majah ni ada sekali dia dengar daripada guru dia lah Imam Musa. Imam bin Musa ni dengar daripada Sa'id dengar daripada Sulaiman. Sulaiman dengar daripada Abu Uthman. Abu Uthman ni tabi'in lah, dia dengar daripada sahabat Nabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dan sahabat ni berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, saya tak tahu maksud minyak samin ni, dan keju, serta bulu binatang. Beliau menjawab, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan apa yang dia diamkan, apa yang Allah diamkan, adalah sesuatu yang dimaafkan. So benda yang tak ada dalam hukum hakam ni, benda-benda dunia ni lah, benda-benda dunia, kehidupan kita boleh makan, tak boleh makan. Macam-macam lah kalau kita tengah-tengah confused tu, hukum asalnya harus dulu, boleh dulu. Dimaafkan dulu. Dimaafkan. Sehingga kita jumpa dalil yang haram, dia barulah haram. Macam kes adalah kes sahabat kami kelakar lah. Dia mandi junub kan, dia berguling atas pasir kan. Lepas tu balik-balik Nabi kata lah, tak ada air, tayamum je lah. Ataupun sejuk kan, tayamum je lah. Lepas tu Nabi gelak lah, sahabat-sahabat lain pun gelak jugalah. Maksud dia pun tak sure. Tapi dia buat jugalah benda yang pada faham dia. Cuma dalam konteks kita ni, kalau kita tak sure, benda yang agama diamkan, hukumnya harus dimaafkan. Macam ya. Okey. Kita baca lagi yang perkara yang agama diamkan ni, jangan mencari hukumnya ni. Kaedah fiqh ni, kita nak huraikan sikit tentang kaedah fiqh. Antara kaedah fiqh yang ada dalam sangat 50 kot kaedah fiqh tu, yang principle of kaedah fiqh lah. Hukum sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh, kecuali untuk masalah ibadat. Jika didiamkan berarti terlarang. Maksud dia, katalah kita masuk dalam hutan, jumpa air kan, tak nampak pula najis, whatever lah. Kalau kita duk fikir banyak, macam-macam lah kan. Air macam-macam jenis air kan, jadi takut nak minum kan. Kita tengok tak ada dah kotor, minum je lah. Hukum asal lah. Lepas tu orang cakap lah, tadi aku nampak anjing kencing ke apa dalam tu kan. Air yang bertakung, katalah dah minum, buat macam mana kan. Tapi hukum asal tadi tu halal lah, kecuali lah masalah ibadat. Ibadat ni kena ada dalil dulu, barulah kita boleh buat. Itu hukum yang sangat foundation, sangat basic lah. Kita kena ingat. Pertama, benda-benda dalam hal dunia ni, kalau kita tak tahu hukum dia, tapi mostly ada dah hukum dia. Cuma kalau lah jumpa satu keadaan kita tak faham hukum dia, tak tahu, asalnya adalah harus. Kalau dalam bab ibadat, mesti dalil dulu, baru buat. Dalil dulu, baru buat lah. Macam tu.
Nombor 2, firman Allah Ta'ala bermaksud dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Maknanya Allah bagi tahu benda ni, dia menjadikan hukum ni adalah mubah ataupun harus, semua benda harus. Macam itulah untuk kita benda dalam bumi ni. Kalau telah tiba-tiba jumpa binatang comel ke apa kan, macam arnab kan, boleh tak makan ni comel ni? Hukum asal dia adalah harus dulu. Macam tu. Tapi binatang bukan arnab lah yang menyerupai arnab lah, jumpa dalam hutan tak pernah jumpa. Firman Allah Ta'ala lagi maksudnya, dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Surah ayat Jathiyah ni ayat 13. Sama juga ayat bawah ni untuk bagi dalil yang hukum asas suatu perkara ni adalah boleh lah. Jangan kita cari-cari lah maksud dia. Maksud dia macam ni, sebab saya baca satu artikel tu, ustaz ni cerita tentang pada zaman Nabi, bila Nabi cerita satu hukum tu, sahabat-sahabat ni sebab dia faham apa yang Nabi sebut ni kan, macam ni kan. Kalau Nabi ni, dia kan pesuruh Allah. Bila Nabi tak hurai, sahabat takut nak tanya. So kadang-kadang sahabat ni biar je tak nak dia sebut. Sebab kalau banyak bertanya nanti, sebab wahyu tengah datang lagi, tengah datang kepada Rasulullah SAW lagi kan. Nabi takut dia jadi haram. Asalnya hukum tu bila agama diam kan, dia jadi harus. Tiba-tiba banyak soal bila diperincikan benda-benda macam ni, dia jadi pelik nanti, jadi haram. Contoh yang saya boleh ingat lah, mungkin boleh relate tak relate saya tak tahulah. Zaman dulu kan orang yang ambil wuduk kan, zaman dulu rumah kampung dulu, ingat dekat tempat yang remote pun berlaku. Ambil wuduk siap ada batu-bata lagi kan, untuk dia berjalan sampai tu, pakai selipar dalam rumah untuk pergi solat dalam bilik solat dia. Sebab dia takut kepada najis tu kan, dia buat assumption macam-macam. Tapi tak ada hukum atas tu. Nabi tak cerita pun. Lepas ambil wuduk kena pakai selipar, tak ada, Nabi tak cerita pun. Malah lepas ambil wuduk, even Nabi pun sendiri pakai kasut kan di masjid Nabi pada awal dulu kan. Dan antara sunnahnya pun memang pakai kasut pun solatnya. Macam tu. Jadi kita tak nak bila kita tanya benda-benda yang hukum ni, bila banyak pula soal ni, dia jadi payah. Nanti ulama-ulama atau ustaz-ustaz dia akan orang-orang jadi susah. Benda-benda agama yang memang tak diceritakan secara detail, kita terima seadanya. Sebab kita akan mudah nanti boleh buat cara A, boleh buat cara B, boleh buat cara C. Dan dia akan mudahkan urusan kita. Ini satu lagi last, nak tunjuk contoh. Kalau rakan-rakan boleh tengoklah YouTube ni, Ustaz Firanda dia sebut tentang bab ni. Dalam cerita dia, dalam seminit lebih je, dalam video ni, dia bagi tahu Nabi ni pernah jumpa satu kurma yang jatuh di tepi jalan lah. Tak tahu siapa punya. Dia buang-buang pasir, dia nak makan lah. Lepas tu Nabi tak ambil. Nabi kata, entah-entah kurma ni adalah kurma, kan Nabi kan tak boleh terima zakat. Kan dia boleh terima hadiah aja, dia tak boleh terima sedekah. Dia takut kurma tu adalah kurma sedekah. So dia tak makan lah. Maksud dia, yang tak ada hukum lah, maknanya boleh je makan kan. Maknanya tak ada hukum, tak adalah syariat kata kalau jumpa tak ada hukum, tapi atas sebab warak tu Nabi tinggalkan lah. So adalah dia boleh, Ustaz Firanda sebut dalam YouTube ni, kalau ada boleh tengoklah rakan-rakan yang lain. Okey, hadis warak ni kita dah sebut tadi, daripada tentang takwa tadi kan. So in summary, hadis ni saya ulang sikit, ada 2 minit lagi. Hadis ni ada yang dhaif, tapi setengah ulama dia sebut maksud hadis ni hasan li ghairi. Li ghairi tu maksud dia lafaz dia. Zahir hadis ni adalah hadis yang sahih lah, hasan. Tapi dari sudut periwayatan dia, perawi dia adalah dhaif sebab Imam Makhul ni dia suka ambil riwayat secara terputus. So dia jadi dhaif. Nombor 2, maksud li ghairi ni adalah ada 4 perkara dalam ni, tepati dia ni. 4-4 ni ada ayat Quran ataupun hadis yang menguatkan, yang support 4-4 ni. Jadi tadi kita dah hurai sikit kan, cerita tentang 4-4 ni lah. Macam tu. So dalam bab fiqh pun saya sebut tadi yang menggerakkan tabung ni, kalau boleh janganlah, kalau sampai kat kita buat diam je lah, ataupun pura-pura tidur ke apa kan. Ataupun apa-apalah kita buat kan, supaya kita tak termasuk dalam fatwa ni. Okey, saya ingat tak ada lah kot bincangkan soalan, kita stop kat sini sebab ada seminit lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi lah, kalau tak ada apa yang meeting ke apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memuji-Mu saya bersaksi bahawa tidak ada sembah yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Beh. Wassalam.